9, minggu ketiga. Rekod kan? Okay. Ya, tengah merekod. Saya serah pada kamu jaga, lepas tu bagi saya file tu saya upload dalam iPhone ni. Okay. So kita teruskan dengan kumpulan. Lepas kita telah perkenalkan konsep-konsep asasnya ataupun dia punya sifat-sifat asas dia, khususnya kita telah tengok bahawa keunikan unsur identiti, keunikan unsur songsang, alright? So ada lagi 2-3 benda lagi yang kita sentuh. Ada soalan atau tidak? Ada apa-apa yang perlu saya tekankan lebih sikit ke, ulang ke, anything you don't feel comfortable? Because this bank pertama kedua ni crucial lah. Kalau kamu tak faham, baik cerita sekarang tidak terlepas kapan. Itu cerita. Sebelum saya lancarkan kapal tu, baik saya tanya dulu. Masa dia boleh undur lagi, tak jauh lagi. Ada benda-benda yang kamu tak selesa? Is there anything you want me to go through again? Discuss sekali lagi ke? Kena berani angkat tangan lah. Okay. Okay, so kalau clear kita teruskan dengan so hari lepas saya telah minta kamu godak-godak sikit tentang konsep subkumpulan, kumpulan kitaran, kumpulan pilih atur. Okay, so minggu ni kita nak settle 3 objek ni, 3 notion ni, 3 konsep ni. Sebab apa? Dia juga merupakan dalam pembentukan teori asas, teori kumpulan. Okay. Right. Subkumpulan ni dia punya intipatinya ialah dia beranalogi dengan konsep subsistem. Okay, subsistem. Okay. Kita ada satu sistem besar, dalam sistem besar tu ada sistem kecil. Right? Yang mimik sistem besar. Yang mimik sistem besar. Mimik maksudnya bersifat seakan-akan sistem besar. So ini same thing. Dalam matematik pun kita ada konsep subsistem juga. Untuk kumpulan kita ada konsep subkumpulan. Okey. Dalam ruang vektor kita ada konsep subruang. These are all nak mimik yang asal, yang besar tu, kalau boleh dalam konteks yang lebih kecil. Okey. So subkumpulan ialah, kalau nak tarifannya, ialah subset kepada kumpulan asal yang memenuhi aksiom-aksiom 4 tu jugalah. Kan? Yang dengan sendirinya memenuhi keempat-empat aksiom tu. Okey. Tapi kena ingat, dia punya operasi tu mesti kekal sama. Operasi dua tu daripada asal. Jangan tiba-tiba kamu nak ambil operasi lain pula. Walaupun dia subset. So ada dua ramuan untuk subkumpulan. Satu subset, dia mesti subset daripada yang set asal. Yang kedua, dia mesti menggunakan operasi kedua yang sama daripada yang asal. Kalau asal tu kamu tambah matriks, yang subset juga tambah matriks juga. Okay, right. So itu secara verbal lah, secara cakap-cakap biasa apa itu subkumpulan. Of course tarifan rapi kamu boleh tengok dalam teks lah, dalam nota Judson. Saya nak kekalkan Judson sebagai saya punya rujukan, kalau tidak berkecamuk. Okay, saya akan jadikan nota Judson ni saya punya main reference. Okay, sebab kamu tak payah beli, kamu boleh download free kan. So tak apalah, saya akan nyatakan page berapa yang saya nak guna dan sebagainya dalam ringkasan tiap-tiap minggu saya beri. Okay, so okay. So sekarang next thing kita nak tengok contoh lah. As always, when you introduce with a new concept, new idea, let's see some examples. Okay, so saya tinggal di mana kamu kalau ada contoh. Ini example, katalah ambil contoh ni yang simetri segi 3 isosceles sama kaki. Sama kaki.
Mengapa guna kaki, tak guna tangan ke? Boleh ke? Boleh kan? Kalau awang dulu guna kaki, kita tunggu je lah kan? Tapi rasionalnya saya tak nampak sama kaki. Okay, tapi tak apa. So kalau kita masih ingat, segitiga sama kaki ni dia ada dua unsur je. Dua dengan I dengan I ni tak buat apa-apa. Satu lagi ialah reflection. Pembalikan terhadap paksi. Kita bubuh P dah. Okay. P ialah ini dia punya ni terhadap P. Kita bubuh P itu menunjukkan kepada dua benda. Dua itu sebagai paksi pembalikan dan juga P itu juga action, the actual action of pembalikan. So dua selampar rumatan. Okay. So dia punya operasi dia dua ialah apa ni dituruti lah perubahan. Okay. Lepas buat satu tindakan, buat satu tindakan satu lagi. Okay. So apa dia ada sangkumpulan ke? First of all is a subset. Yang kedua ialah mesti operasi yang sama. So what's the obvious subset yang ada di sini yang memenuhi syarat-syarat apa aksiom tu? I sajalah kan? Sebab so kalau ini kita bubuh K, so H kita ambil sebagai I ialah subkumpulan. This is orang panggil kumpulan subkumpulan remeh. Trivial. So, semua kumpulan ada subkumpulan ni. Tak payah fikir banyak. Okay. Semua kumpulan ada subkumpulan remeh. Yang ambil I saja. Dan juga, semua, kalau kamu tengok tarikh subset, right? Betul lah, ini ialah H subset pada K kan? Dari segi set dia kan? Kalau kamu tengok tarikh subset, K juga subset pada K. Kan, dari segi matematiknya, kita tarikh subset K boleh jadi subset pada K. Right, setuju? Alright. So, mana-mana kumpulan, ada dua subkumpulan yang remeh. Tak payah nak kira apa dah. Memang ada dua. Tapi ini kita panggil yang trivial, remeh. Dua subkumpulan remeh. Okay? So nak cari yang, pokoknya nak cari yang tak remeh lah. Kalau semua kumpulan ada yang remeh saja, tak ada guna konsep subkumpulan. Right? Everything is trivial, tak payah fikir, there's no need to introduce this concept. So mesti ada kumpulan yang ada subkumpulan yang tidak remeh. Yang tidak remeh. Alright? For that, you kena increase yang ni lah, size dia ni. Kan? Kalau setakat dua unsur, tak banyak pilihan. Kan? That's basic. Okay? So, next thing kita go up yang 4. Yang 4 unsur. Okay? Masih lagi simetri, segi 4 tempat. Okay, kita ialah I, P1, P2, P3. Apa dia P1? Ini kita punya segi 4. I tu tak buat apa. Ini P1. Ini P2. P3. Putaran 180 darjah. Betul? Okay. So, P1 berbandingkan terhadap ini. P2 terhadap paksi ini. P3 ialah kita sini lah. Putaran 180 darjah. Okay. So kita sekarang recall, baru kita di peringkat recall kita punya kumpulan K itu baru. So yang remeh tu seperti saya sebut tadi lah, yang ambil yang di satu unsur ataupun ambil keseluruhan dia. Itu yang remeh. Ada yang tak remeh tak? Ada yang tak remeh tak? Ada subkumpulan
yang masih lagi memenuhi aksiom aksiom kumpulan tu, tapi terhadap kepada subset yang kecil. P3. Kita kena tak ke atas supaya tak payah kamu nak duduk tala ke saya saja. Kita kamu tak faham. Kamu terlepas kuliah tak ke atas ya. Tak apa, biar dia projek situ tak apa. Asalkan kita boleh dengar. Okey. Right. Gambar saya ni kekal macam tu je lah kan. Saya duduk kat situ pun macam tu. Saya duduk situ je. Dia saja. Okey. So kita cari kumpulan yang ni pula. P3. Ingat, konsep dia subsystem. Maksudnya, operasi dua ke atas unsur yang kamu yang nak pilih sebagai subset tu juga mesti terhad pada subset tu juga. Ubah dua unsur dalam subset itu menghasilkan dua unsur dalam subset yang sama. So, how do you go about finding it? Macam mana nak cari? First step, cari unsur yang bila kita ubah sesama dia, dapat sesama dia saja. P3 P2. Strateginya ialah kamu tengok CV Kelly dia. Kamu fokus pada CV Kelly dia. Cuba tengok CV Kelly. Ataupun bina CV Kelly dia sekejap. Just an exercise. Okey, tertaluk pada simbol ni, bina CV Kelly. CV Kelly yang dulu mungkin tanda lain. Okey. Cuba bina CV Kelly tertaluk pada simbol ni. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ni perubahan I, P1, P2, P3, I, P1, P2, P3. Okey, saya buat yang susah. I, P1, P2, P3. P1, P2, P3. Kamu buat senang lah. Okey. So penjuru dia semua I ke? Ya. Okey, I. P1 terus tinggal P2 dapat apa? P3. P1 balik terhadap ni, patah ni, patah P2 patah ni. Saya percaya kamu tepi 3. Ceklah kena cemaklah. Kamu kena tahu ni. How do you really have to know macam mana nak bina ni. Okey. Cara dia tengok bucu tu di mana. Air sekali bucu di mana. Okey. Bentuk tu memang tak berubah bentuk segi empat ni, tapi bucu tu berubah. Okey. Okey. P2 P1. P2 ditukar dengan P1. Sama dengan P3. Okey. Tu ni. So sini saya tak payah fikir panjang, apa tak ada lagi P2. Apa tak ada lagi P1. Apa tak ada lagi P2. P3 P1. Kamu kena semak lah. Setiap baris, setiap lajur, simbol tu sekali saja. Macam main Sudoku. Main Sudoku? Saya dulu main kat sekarang muak.
Okay. So sekarang kita nak cari subsystem, subset atau subkumpulan khususnya yang memimik asal. Mimik sistem asal, iaitu operasi kedua tertutup dipenuhi, ada identiti. Ingat, kena ada identiti. So pokok mana pun setiap subkumpulan kita mesti ada ni, at least. Yang trivia tu memang satu tu sajalah yang trivia kecil sekali. Okay, so kalau kamu tengok yang ni ya, petak ni ya. Ini tertutup, sistem ni tertutup. It's a closed system. Maksudnya dia tak peduli dah ada P2, P3, dia tak peduli. Dia main dia P1 dengan E saja. Right? So ini sememangnya satu subkumpulan. Alright? Satu subkumpulan. Sebab apa? Penjuru dia E. P1 dapat E. So ini ialah okay, so kita ada K. Lepas tu kita ada A1 ambil EP1. Lagi? Anything special about P1 tu tak kat sini? Ada sebab tertentu kita letak P1 di sini? Tak ada sebab kan, kita boleh letak P2 juga kan? So letak P2 pun dapat corak yang sama juga, P2, P2E. So dapat subkumpulan yang kedua. Kan? Sebab P1 tu nothing special. Kamu boleh ganti dengan P2, boleh. Kamu susun balik, dapat bentuk macam ni. Tertutup tu, closure property. Lagi? P3 lah. Next level ialah ada lagi? Kamu boleh sembang tak ada. Kamu tak boleh ambil E, P1, P2. Sebab kalau kamu ambil E, P1, P2, dia akan melibatkan P1, P2 akan melibatkan P3. Tak boleh lah. Super juga. E, P2, P3 akan melibatkan P1. Right? So yang betul-betul independen ialah 1, 2, 3. Ini semuanya tak remeh. Subkumpulan tak remeh. Non-trivial subgroups. Non-trivial subgroups. Okay. So kumpulan 4 unsur ni ada 3 subkumpulan tak remeh dan 2 subkumpulan remeh lah. Right. So dari segi bilangan subkumpulan itu akan meningkat makin besar. Kemungkinan akan meningkat makin besar. Tapi ada juga subkumpulan yang tidak ada subkumpulan lain kecuali yang remeh. Ada juga kumpulan yang tidak ada subkumpulan lain kecuali yang remeh. Iaitu only these two. Dia tak ada yang lain. Ada. We will come to that later. Okay. Ataupun kamu nak cuba? Ada contoh kamu dah ada banyak sekarang. Kan? Contoh yang 2 unsur, yang 4 unsur, yang 6 unsur. Ada tak yang mempunyai syarat saya, iaitu satu contoh kumpulan yang hanya ada 2 subkumpulan, iaitu remeh saja. Contoh tu yang tu lah. Tu lah.
Ya tu. Itu yang contohnya kan. Untuk dua unsur tu memang tapi ada yang saiz lebih besar ya. Ada lagi saiz lebih besar tapi tak ada sempurna tu. Yang tak ada. Okay. So anyway. Of course yang ni contoh ni kumpulan terhingga lah. Sebab dia ada beberapa unsur saja. Finite number of elements. Senang kamu boleh tengok daripada Stephen Kelly dia saja. Alright. So sekarang kita nak move up. Nak tengok contoh yang tinggi. Cuba tengok contoh ni. Saya nak ambil K saya, kumpulan besar saya sebagai R bintang. R bintang ni ialah R buang nombor sifar. R bintang ialah R buang nombor sifar. R ialah garis nyata lah. Okey. Okay. Dia punya operasi kedua dia ialah terhadap darab. Darab biasa lah. Terhadap darab. Okay, terhadap darab. So kamu boleh semak bahawa sememangnya darab nombor nyata dapat nombor nyata. Tak perlu gaduh pasal tu kan. Sosangan identiti ada. Ada. Iaitu nombor 1 kan. Okey. Identitinya ialah nombor 1. Nombor nyata nombor 1 tu. Sosangan dia ialah apa ni? A. Sosangan dia ialah 1/A lah. Sosangan. Dan simbol 1/A tu yang memotivasikan kita guna A ke power -1 tu. Right? So, contoh ni yang memotivasikan kita guna A kuasa tolak 1. Okay, walaupun itu secara abstrak lah. Okey. Sekarang K-nya ialah macam tu. So, kita nak ambil subsetnya ialah okey. Q star. Q star ialah sama juga dengan tak apalah, subset kepada R star yang Q star ialah semua nombor nisbah sehinggakan E Q dalam R memang tidak sih. Okey, selesai. Kau. Ya. Kumpulan besar tu clear. Okey. Subsetnya Q star. Unsur-unsurnya ialah nombor-nombor nisbah lah. P per Q. P itu nombor P per Q. P dan Q adalah integer bukan sifar. Ha? Boleh? Boleh. Kamu tak selesa? Kenapa kamu tak selesa? Fikir kerja tak macam Q. Oh, kamu tak pernah jumpa Simu ni? Belum ada. P over Q. Q kecil. Kamu biasa ni? Tak ada seni. Seni tak ada. Yang ni cantik. Macam air. Dia tak rasa ni. Ada kak sikit. Okay, so anyway, we are clear about the subsets. Now, ini of course contoh kumpulan yang tak terhingga kita dah bincang tadi.
Nah, ini ialah subset dia dah ngam, dan juga sekarang kita nak semak aksiom-aksiom yang kita bincang tadi. Okey. First step. Adakah hasil darab nombor dalam Q star menghasilkan nombor dalam Q star? That's the first step, isn't it? Ya. Is it obvious? Yes. Adakah hasil darab, operasi kita hasil darab lah. Adakah hasil darab mana-mana dua nombor dalam Q star menghasilkan nombor dalam Q star? Yeah, because integer darab integer dapat integer. Itu saja ceritanya. Intipatinya ialah integer darab integer dapat integer. Okey, so itu aksiom pertama, settle ataupun syarat pertama. Yang kedua ada DT. Nombor 1. Apakah ada DT dalam ni? 1. Satu per satu lah. Okay. Kalau nak secara formalnya satu per satu lah. Which is satu lah. Okay. Sorsangan. Adakah, nah sorsangan ni tricky sikit. Sebab dia macam ni. Adakah sorsangan itu wujud, satu hal. Lepas tu, sorsangan tu dalam subset yang sama. Dalam subset ruang lingkup yang sama. So, diberi P per Q, sorsangannya ialah Q per R, Q per P. So, bila kita darab dua tu, kita dapat satu. Dan Q per P tu memang dalam apa ni? Dalam apa? Dalam same form lah, iaitu P per Q, integer per integer. Intipatinya ialah integer per integer. Integer per integer. Okay? Boleh? Alright. So this example is clear. Kita ambil satu lagi contoh. Tak payah. Kita move on to beberapa, kita dah 2-3 contoh dah tu. Sekarang, the next thing we ask is, okey, sekarang kita tahu bahawa kalau kita nak sama ada subset itu subkumpulan atau tidak, kita kena lalui semua 4 aksiom, 4 syarat itulah. The next thing we ask, kita ada soalan ni, adakah cara yang lebih mudah lagi yang saya boleh guna untuk menyemak sama ada satu subset itu subkumpulan atau tidak? Right? Selain daripada pakai 4 syarat utama. Alternatif. Ada alternatif lain tak? Okay. Yuk. Bila kita nak bina teori, kita always ask questions. One question is, adakah kita boleh cari syarat yang lebih mudah supaya kita boleh guna untuk semak, untuk memudahkan proses penyemakan sesuatu subset itu subkumpulan atau tidak? Okay. Question is clear? So, ini jawapan. The answer is yes, ada. Iaitu dalam bentuk soalan, adakah cara mudah untuk semak subkumpulan? Jawapan dalam bentuk usulan. Okay, usulan adalah satu statement yang benar tentang sifat tertentu bagi objek yang sedang dikaji, dan kebenarannya zahirkan menerusi pembuktian lah. Okay, usulan ialah sifat benar tentang objek yang sedang dikaji dan kebenarannya disahkan menerusi pembuktian. Okay, so usulannya ialah suatu subset H bagi kumpulan G, okay, adalah
subkumpulan. Saya akan bagi nota, saya akan bagi reference Judson. Kamu jangan risau sangat pasal tulisan saya. Kadang-kadang saya tu tak faham apa saya tulis. Okey. Jika dan hanya jika syarat berikut dipenuhi. Okey, jika dan hanya jika syarat berikut dipenuhi. Satu, identiti P bagi G adalah ahli H. Identiti bagi G adalah ahli bagi H. Okey? Tadi bukan K. Okey? Okey. 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 Kumpulan besar kita K. Alright, good. Yang kedua, jika H1, H2 dalam H, maka hasil darab H1, H2 dalam H. Okey. Dan yang ketiga, jika H dalam H, maka H songsang dalam H. Okey, saya ulang. Soalannya ada cara mudah untuk saya maksud kumpulan. Jawapannya dalam bentuk usulan, iaitu satu-satu H bagi kumpulan K adalah subkumpulan jika dan hanya jika. Very strong statement. Okay. Jika dan hanya jika ni paling bagus sekali kalau dapat. Sebab dia setara. Okay. Yang sebelah kiri ni setara dengan sebelah kanan. So apa dia syaratnya? Identiti bagi kumpulan tersebut berada dalam H. Maksudnya identiti mesti sama lah. Identiti bagi H dan bagi K yang asal tu mesti sama. Yang kedua, hasil darab bagi dua unsur. Mana-mana dua unsur dalam H masih lagi dalam H, cerita pendeknya. Dan yang ketiga kata sebarang unsur dalam H mempunyai songsangan dalam H. Okay. So apa dia? Adakah apa ni jawapan ni cukup baik? So dari segi economic of apa ni of effort economic of effort, maksudnya kalau kita guna tarikh kena semak 4 syarat kan? Apa hasil dua, identiti, songsangan, akal sekutuan kan? So yang ni kamu kena semak apa syarat ni? So dah dari segi ekonomi itu dah bagus kan? 3 step saja, 3 benda perlu semak kan? Tapi manusia ni sentiasa mencari, tak ada lebih mudah lagi. Malah lah kalau semak ni kan? Tak ada cara mudah lagi lah. Always like that. Manusia ni sentiasa tak cukup kan? Always kalau bagi 3 tak boleh 2 kan? Right? Ini sifat manusia. So ahli matematiknya tak sama je kalau dia punya perangai dia sama. Always try to find yang paling ekonomik sekali. Okay? So soalan selanjutnya. Soalan tak boleh kurang lagi. Betul kan? Kurang bukan harga, itu kurang bukan apa ni, kurang 3 kan? Nak cari 2 ke? So jawapannya ada. Usulan. This is the answer. Okay? Yang ni very short statement. Sampai salah je ni.
H subset pada K, K. K kumpulan. K adalah Dia kumpulan. Okey, misalkan A subset pada K, K adalah kumpulan. Okey. H subkumpulan bagi K jika dan hanya jika. So, alright. H adalah subkumpulan bagi K jika dan hanya jika. H tak apa. Okey, H tak apa. Yang kedua, bagi setiap H1, H2 dalam H ataupun HG dalam H, HG songsang implies dalam H. Bagi setiap. Setiap. Okey. So ada dua syarat lah basically. Satu, kamu kena semak H tak hampa. Ada unsur dalam dia, yang tu yang senang. Yang kedua, kamu kena semak mana-mana dua unsur dalam H hasil darab begini ya. H darab G songsang. Masih lagi dalam H. Masih lagi dalam H. Aku nampak macam hadiah pun. Ha? Prof yang Bagi setiap. Setiap. Ya. Setiap. Ada H ujung. Tolong zoom.